Lepas tu sudah menghormati sekalian. Hari ni kita mari berkaitan dengan apa ni, ilmu kita tak lain tak bukan. Bersekup paut dengan hari-hari yang kita. Iaitu kita nak kecek perihal zakat ni. Sikit sebanyak lebih kurang. Sekadar pelorong-pelorong. Supaya kita nak boleh sebut apakah zakat. Iaitu semoga Allah menjadikan kita semua saat itu sebagai orang yang bersih, suci, yang sentiasa menyebut nama Tuhan seraya bersemaya dan tidak pula melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat. Dunia duduk balik belakang, akhirat duduk depan. Yang ia tentu sekali lebih utama dan lebih kekal bahawasanya zakat itu adalah salah satu asas bina Islam yang 5. Allah Subhanahu Wa Taala telah satukan sebutan zakat dengan sebutan semaya di dalam kitabnya. Maka berfirman Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi, wa aqimus auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Artinya, dan dirikanlah semaya dan keluarkanlah zakat. Dan setiap pekerjaan baik yang kamu kerjakan untuk dirimu, nescaya akan kamu dapat kembali nanti pada sisi Tuhannya. Sesungguhnya, Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan. Semua Tuhan tahu, Tuhan apa yang kita buat. Walau dalam hati sekalipun Tuhan tahu. Dan lagi pula satu daripada ayat lagi. Allah Ta'ala telah berfirman lagi di dalam mensifatkan hamba-hambanya yang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Artinya mereka yang mengerjakan semaya dan membelanjakan setengah daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka itulah orang yang sebenarnya beriman. Mana kata orang bersedekah ialah orang yang beriman. Sebenar orang beriman. Dan firman lagi, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka menjadi pemimpin kepada setengah yang lain. Dan mereka menyuruh berbuat yang baik dan melarang berbuat yang jahat. Dan mereka mendirikan semaya, mengeluarkan zakat, serta mentaati Allah dan Rasul. Itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya, Tuhan itu maha kuasa lagi bijaksana. Innallaha azizun hakim. Selain daripada yang tersebut, ada lagi ayat-ayat lain yang membicarakan tentang zakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata mali." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia menunaikan zakat hartanya. Ini jelas, ialah jelas. Lebih-lebih jelas, lebih-lebih terak menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahawa siapa yang tidak menunaikan zakat hartanya tidak boleh dianggap seorang mukmin sebenar. Orang mukmin sebenar dia tak lupa keluar zakat. Tak lupa sedekah. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita bagi. Tak ada kira zakat zakat wang, zakat duit, zakat emas, zakat perak, zakat tosa, zakat buah-buah kayu, zakat ternak, binatang ternak, kambing, lembu, kubah. Kalau dia ada berapa ekor, kena keluar zakat seekor. Duk buat ke tak? Kalau tak buat, buatlah mula. Itu dia. Zakat buah-buah kayu dan tanaman semua saat itu, ada setengah daripada setengah, kena keluar zakat. Lalu tu sedang merahmati sekalian. Iaitu, hendaklah anda ketahui juga bahawa seorang yang bersemayam, berpuasa dan telah menunaikan hajinya tetapi belum mengeluarkan zakat, nescaya Tuhan tidak akan menerima semayamnya dan puasanya serta hajinya sehingga ia mengeluarkan zakat. Tu dia. Hari ni kita ambil faham bersama, orang yang ada harta ampunnya saat itu, kalau tak keluar zakat, maka semayam pun tidak akan terima oleh Allah SWT. Semayam, puasa pun tak terima, haji pun tak terima sehingga ia mengeluarkan zakat. Tu dia. Pahala mana? Kena keluar zakat. Semayam pun semayam. Dengan kerana orang tak keluar zakat ni walau Allah sekalipun ataupun Nabi kita sekalipun sebut kata tak sepenuh. Jadi orang mukmin tak sebenar lagi. Tidak. Orang nak jadi mukmin yang sebenar, orang selalu keluar zakat apabila ada harta cukup nisab, cukup tahun. Kena keluar zakat. Wajib. Kerana hak ni rukun Islam, satu rukun daripada rukun Islam keluar zakat. Iaitu Tuhan tidak akan menerima daripada hamba-Nya setengah ibadatnya sehingga ia menyempurnakan kesemuanya. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semayam, puasa dan menunaikan haji, buat haji dah tetapi belum mengeluarkan zakat, nescaya Tuhan tidak akan menerima semayamnya dan puasanya serta hajinya sehingga ia mengeluarkan zakat. Sebab semua perkara ini adalah bertalian satu dengan yang lain. Tuhan tidak akan menerima daripada hamba setengah-setengahnya ibadatnya sehingga ia menyempurnakan kesemuanya, iaitu demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Zakat dan syarat. Bahawa zakat itu menjadi wajib hanya pada harta yang tertentu saja, iaitu emas, perak, harta perniagaan, biji-biji, buah-buah dan buah-buah serta binatang setelah genap nisab masing-masing. Dan ia menjadi wajib juga pada waktu yang tertentu, iaitu setelah genap haulnya pada mata wan, barang perniagaan dan binatang, dan ketika masa menuai ini pada biji-biji dan buah-buah. Yang wajib dikeluarkan ialah qadar yang tertentu pula, iaitu 2.5%. Kalau duit 2 kuk sama dalam 100. Itu dah. Dan barang-barang perniagaan dan
10% pada biji-biji ye dan buah-buah jika diairi tanpa usaha sendiri, dan 5% jika diairi dengan usaha sendiri. Mana kata tak jiruh. Tu. Sedih halusi secara tumornya. Pun kayu kaya kita, buah kayu sana itu, dia duduk di atas kita jiruh air, tak jiruh air. Kalau hak tak berjiruh, 10%. Kalau kita berjiruh air sendiri, kena keluar 5%. Tu dah. Kalau 100 kilo, kena keluar 5 kilo. Keluar zakat. Adapun binatang yang dikenakan zakat ialah unta, lembu dan kambing. Maka perkaranya agak panjang sedikit dan huraian tercatat di dalam kitab fiqh. Oleh itu, setiap Muslim yang punya harta hendaklah mempelajari hukum-hukum mengenai perkara-perkara yang wajib dizakatkan supaya ia mengetahui. Umpamanya bila wajib zakat, berapa qadar yang harus dikeluarkan, siapa pula orang-orang yang harus diberikan zakat dan seumpamanya. Kelebihan zakat. Orang yang wajib berzakat itu apabila mengeluarkan zakatnya tentu mendapat pahala yang besar dan ganjaran yang mulia, di samping memperoleh faedah dan keuntungan dunia dan akhirat. Di dalam harta itu terdapat beberapa bahaya, iaitu fitnah dan bencana yang tidak akan terlepas dari seorang yang berharta itu, melainkan setelah ia mengeluarkan zakat. Jadi mana kata dia ada sungguh ni contoh teladan ni. Seorang tu dia ada subay gantung mah nama dia. Kena keluar zakat. Dia hilang sebelah. Tinggal sebelah lagi. Dia taruh. Pada satu hari ada budak muda. Dia berasa tak tahu peci. Dia pergi apa ni, cokeh ambil itu, ambil enjin itulah, enjin missing toh tu. Bagi tahu lah kubai ya. Bagi tahu lah kubai. Tuai kau bergaduh, kau tu, kau ni, pergi cari seorang Tok Bomo. Tolonglah menyata menengok sana tu. Tu dah. Duk tak duk. Tok Bomo kata dia tak ada nak curi sekali. Semua gok-geri sana tu ada gapo kata dan tak keluar zakat. Ni royak sungguh dah ni. Tak keluar zakat. Dia kata tak ada, dia kata. Cuki tengok hak segu-segu tu segu-segu. Duk teringat tengok. Ada dia kata. Subay gantung ni lah. Hak segu. Lepas tu hilang sebelah. Tinggal sebelah duk taruh situ. Hak tu. Tu bui apa ni kepada Tok Bomo dengan orang hak kena curi barang sana tu. Dia kata budak ni tak ada apa kali, dia kata. Tak ada nak curi apa kali. Barang mu duk dah tu kata. Tapi dia cuek sana nak beri khabar kata. Apa ni, mu tak keluar zakat. Ada mah ada hak segu tu tinggal sebelah. Lepas duk taruh saja tak keluar zakat. Gitu. Banyak tu ya. Lepas tu duk bangun pada royak gitu. Isi-isi tengok. Dia budak tu tak ada apa je, dia pasal beci. Kerana dia tak keluar zakat. Budak pun tak tahu. Jadi qadar tu nak beri dama ni khabar kata kejadian lagu tu sana tu kerana tak keluar zakat. Ni hak sungguh ni, dia royak ni. Lalu tu zakat ni penting. Orang ada. Ayah mak tak ada apa. Orang ada tu keluar zakat weh. Tak itu nak lari daripada fitnah ataupun ujian daripada Allah tak boleh. Ni seperti mana saat ni.
Tak ada nak curi, tak ada nak apa. Tahu pasal apa curi dia kata. Alhamdulillah. Ada apa. Lepas tu boleh kelik lah mesin tu. Dia pun keluar zakat. Ni kelebihan zakat dia. Iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza addaita zakata malika tayyibatan biha nafsuk, faqad azhabat anka syarrah." Artinya jika anda menunaikan zakat harta dengan senang hati, maka sebenarnya anda telah terselamat daripada bencananya. Demikian pula, harta yang telah dizakatkan itu tidak akan ditimpa kerusakan dan kebinasaan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Ma halaka malun fi bahrin wala barrin illa bihabsi zakat." Artinya tidak akan binasa harta yang di laut ataupun di darat, melainkan dengan menahan zakatnya. Dan sebentar lagi sedang menghormati sekedar. Belah mana? Iaitu menahan zakat berdosa besar. Adapun menahan hak zakat daripada suatu harta itu adalah berdosa besar. Ada banyak firman dan hadis-hadis yang membawa ancaman-ancaman dan batas-batas yang keras terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada dikhawatirkan orang yang menahan zakat itu akan mati di dalam su'al khatimah dan meninggalkan dunia di dalam keadaan menyimpang dari agama dia. Islam di antara yang menahan zakat juga ada yang diseksa di dunia sebelum mati, umpamanya Korun dari kaum Bani Israel, seperti mana harta kerung tu. Tak atas dunia lagi dah, tak balik bombing habis. Harta tu kena semua tergelai dalam bombing habis. Nak jadi lagu tu ke? Alah. Kata saya berjadi, keluar zakat. Firman Allah SWT menceritakan tentang pribadi Korun. Faghasabna bihi wa bidarihi al-ard. Artinya lalu kami benamkan di dalam tanah beserta rumah tangga dan harta kekayaan. Ni ayat suci Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas. Ayat cara nak balasnya kepada orang yang bangga dan lupa kepada keluar zakat. Dia kata zakat apa dia kata. Dia buat dengan kuasa dia sendiri. Jadi kau tu perak. Ni orang tidak beriman kepada Allah SWT. Lalu tu dibalik bomikan oleh Allah SWT. Dia benamkan di dalam tanah beserta rumah tangga sekali dengan rumah-rumah balik belicin telai dalam bumi habis. Harta kekayaan dia saat itu. Ada suatu riwayat menggambarkan harta yang tidak dizakatkan itu sebagai seekor ular yang besar di hari kiamat. Lalu ular itu membelit-belit leher orang yang mempunyai harta itu. Allah takut dengar dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dari surah Al-Imran ayat 180. Artinya harta yang mereka kikirkan itu akan digantung di leher mereka di hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi zahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha
illa idza kana yaumul qiyamah. Sufihat lahu safaihu min nar فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Artinya setiap-tiap tuai punya emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya, iaitu zakat. Mereka di hari kiamat kelak emas dan perak itu dibentuk menjadi papai-papai api yang dipanahkan di dalam neraka Jahannam. Papai api yang panah daripada semawa neraka Jahannam. Semawa iaitu api neraka Jahannam mesua semua kepada papai-papai api yang dipanahkan. Lalu digelarkan kepada dikelarkan kepada dahi. Mari dikelar di dahi orang tak keluar zakat sana itu. Rusak dan belakangnya. Setiap kali papai-papai api menjadi sejuk, dipanahkan semula. Setiap-tiap hari sejuk, panas, pom. Tai di muka tu, lepas tu tai di tubuh. Selah dengan papai yang dia panas saat ni. Setiap-tiap hari. Panjangnya sama dengan 50,000 tahun. Allahu Akbar. Minta jauh weh. Di dalam riwayat yang lain pula, menyebut bahawa tuai punya binatang yang tidak mengeluarkan zakat, pada hari kiamat binatang-binatang itu akan datang dalam bilangan yang lebih banyak. Lalu mengejek-ejek tuainya. Ada yang menendang dan ada yang menggigit dan ada yang menanduk. Lalu tu sedang ya rahmati sekalian. Marilah kita sama-sama ambil faham berkenaan dengan kewajipan kita. Iaitu rukuk Islam 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu sembahyang 5 waktu. Sehari semalam. Lepas tu puasa sebulan-bulan Ramadan. Lepas tu keluar zakat. Lepas tu menunaikan fardu haji. Semua dia berkait ke habis rukun Islam 5 perkara tu. Nak sepenuh haji, kena sepenuhkan rukun hak lain-lain lagi. Nak sepenuh semaya pun kena sepenuhkan rukun-rukun lain lagi. Lalu tu jatuh satu ayat kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu saat itu sempurnakan al-Islam. Mana rukun Islam cukup 5 perkara. Sudah mengajar mati sekalian. Tidak. Masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Ialah hari ni waktu subuhnya pukul 4:46 minit lagi. Lepas tu surut matahari pukul 9 minit. Zuhur pukul 12:23 minit. Asar pukul 3:46 minit. Dan maghrib pukul 39 minit. Cepat naik perak lagi dah. Minit tu naik. Isya pukul 7:51 minit. Begitulah waktu semaya pada hari ni. Selepas pada tu, ialah kita, berkenaan dengan zakat ni dengan panjang lebar Tak apalah kita pelorong-pelorong lagi. Supaya di hari ni, tak ada soal jawab banyak. Kata kita dah Tuhan bagi kepada kita apa saja yang wajib kena keluar zakat sana itu, kita kena keluar. Tak tahu, tanya dia mau tahu. Tak tanya Yahma'an, Yahma' pun tak tahu juga. Tak tahu belah mana kita nisab dia cara ni dengan halusi sana itu, dia kena ahli dia. Itu dah. Buat we kena, insya-Allah
semaya kita Tuhan terima orang keluar zakat. Lepas tu puasa kita Tuhan terima dan haji kita Tuhan terima. Kalau tak keluar zakat sehari tu, Tuhan tak terimakan pahala, Tuhan tak bagikan pahala-pahala semaya dan puasa dan haji. Dia berkait ni. Sebab tu rukuk Islam 5 perkara sana dia berkait pergi mari. Semaya tak keluar zakat, tak boleh. Tuhan tak terima semaya. Duk tak situ. Tak terima puasa dan tak terima haji. Walau pergi buatlah puluh-puluh kali sekalipun, Tuhan tak terima lagi. Mereka orang yang sesudah keluar zakat, barulah Tuhan nak terima. Ini besar. Sabit tu, sabit tujuan satu jalan jihad kita untuk memberi kepuasan kepada mereka-mereka yang berhajat, iaitu fakir miskin, fakir miskin dan asnah yang lapar saat itu. Kita bagi sama, kena belaka. Sikit-sikit sore, sekadar. Selain daripada itu, kelebihan sedekah. Adapun sedekah tatawuk, panggil, sukarela. Dan membelanjakan harta pada jalan-jalan kebajikan dan kebaikan untuk menimpa keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengumpulkan pahala-pahalanya, memang telah warid kelebihan perkara itu di dalam beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Rasul yang kalau hendak dihitung tentu akan mengambil masa yang panjang. Iaitu di antaranya satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Artinya, dan segala barang yang baik yang kamu belanjakan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Dan kamu belanjakannya itu hanya untuk menimpa keridaan Allah SWT. Dan segala barang-barang baik yang kamu belanjakan itu akan dibalas kepada kamu, sedangkan kamu tiada akan dirugikan lagi. Dia dah. Lepas tu, masa kita berdekat sangat dah, Deknan. Dengan apa ni, waktu semaya kita hari ni ialah pukul 4.46 hari ni. Ada lagi lebih kurang dalam 2-3-4 minit. 46 hari ni. Sebagai buat kesimpulan, tak ni royak dah. Ini contoh teladan hak sungguh dah ayah mak royak kata, orang kaya, orang ada duit, lepas tu subai segu sana itu, dia jatuh sebelah. Tinggal sebelah. Mari budak tak ada nak balas apa, tak ada nak merih apa, bukan ahli pencuri. Pergi pecah. Enjin missing tah. Hak pusing tu lah, missing tah, hak pusing tu. Dia pakai usung, dia pergi tahu lah kubur. Buku zakat. Tak ada balas ke apa, tak ada nak curi pun tak. Masa bercerita tengok, budak tu kata. Budak tu pun dia royak. Kata dia, ambil kita tahu lah kubur. Tahu kuasa bercerita, tak nak merepah sekali. Itu dia. Dari itu dia ni, kita marilah sama-sama. Apa saja difardukan oleh Allah, dia ada balasnya. Buat baik, balasnya baik. Buat jahat, kena denda dan kena azab seksa. Seperti mana Korun dan orang lain-lain lagi banyak bencana. Seperti apa ni, kejadian tu banyaklah kita boleh tengok dalam khabar berita, dalam berita mana. Apa tu? Sebab tu orang kita utama sekarang ni nak jaga tu akal fikiran kita. Nak jaga belah mana? Fikir berjadi fikiran yang munafaat. Tak usah fikir karuk rugi peri. Otak ni Tuhan bagi ni harga yang mahal sekali. Pasal apa kita pakai guna, kita kena jalan Allah SWT. Seperti otak tu, kau nak tipu dia semata. Lagu tu tak jadi rugi masa. Dari tu pakai gunalah otak dan akal fikiran kita
boleh jadi manfaat bagi kita dengan kerana Allah dah. Manfaat bagi kita dan kepada orang ramai dapat manfaat bersama dan pahala-pahala pun kita boleh hadiahkan. Kalau kita buat pahala banyak-banyak, kita hadiah utama sekali kepada dua ibu bapa kita. Walaupun yang masih ada di dunia ni kita hadiah pahala boleh. Lebih-lebih lagi pula telah meninggal dunia dah ibu bapa kita, kita hadiahkan pahala kita sani kepada. Begitulah sedengannya dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita mari sambung pula ruangan ayah mak daripada pukul 4 pagi. Sehingga siapa ni pukul 9 pagi iaitu 2 jam. Lepas tu disambung ki dengan panggil ruangan istimewa iaitu berkenaan dengan menahan COVID. Menahan penyakit COVID-19 ni. Seluruh dunia pakat bergepar belaka, geleding geliat belaka. Tetapi kita Alhamdulillah, di negara kita ni negara orang panggil kata, negara yang beragama orang panggil. Ada sifat-sifat kesebelah, ada sifat-sifat apa kau ni, sebagai bagi batu-batu semasa bergaduh dengan penyakit COVID ni. Sehingga sampai katut habis kedai-kedai beradu dulu untuk nak menahankan penyakit COVID dan menjagakan belanja banyak sangat daripada dalam 2-3-4 bulan lepas Maidah saat itu tak lain tak bukan kena kerajaan pun kena cari modal hak mana daripada hasil hak rakyat ni lah. Kita ada cadangan itu iaitu pihak kerajaan dia ada cadangan untuk durudah dia panggil. Masa durudah saat itu kena pakai guna habis. Seperti mana satu musuh juga. Bukan musuh dengan musuh berdeh saja tak. Musuh-musuh saat itu dengan ujian-ujian Allah SWT. Seperti mana penyakit merebak saat itu tak boleh kita kena pakai jaga. Apabila jaga nak kerja guna pun tak boleh kedai semua kena katuk habis. Sehingga sampai jalan-jalan katuk habis. Antara wilayah sama wilayah pun pakat jaga, pakat periksa, pakat pesak. Kira beli alat-alat untuk nak ukur. Nak ukur demam tu, penyakit demam tu. Kalau lebih daripada 70 naik ke atas, ialah masuk dalam demam. Kalau 60 terus bawah sana tu, ialah selamat. Begitu. Lepas tu tiap-tiap blok sana tu ada buat jadi susah mengepek belai-belai buat kita saat itu kerana kita tak biasa berjumpa. Lalu tu di hari ni Alhamdulillah tak lain tak bukan kejayaan ni apabila kita pakat bekerjasama bercampur tangan. Tak ada kira kerja besar, kerja kecil, kerja besar. Kerja kecil sekalipun kalau kita pakat buat dia tak campur tangan buat tak berkarit, dia akan tidak berjaya. Sementara kerja besar, ni kerja besar ni, kerja dunia ni. Dari tu kena jaga. Lepas tu jaga di antara negeri-negeri pula dah. Orang nak tubik masuk sana tu. Negeri kita tidak ada dah penyakit. Tetapi orang nak mari pada negeri tu, negeri ni tengok. Negeri mana masih nak mengebak sana tu, dia kena blok dulu. Dalam 14 hari. Tengok ada penyakit ke tak. Kalau tak ada, lepas lagi. Kalau ada penyakit, berubat terlebih dulu. Baru nak lepas masuk. Dari tu bukan buat kecapai, ni satu upacara untuk nak menahan, nak mencegahkan penyakit COVID. Semua kena pakat kerjasama. Kena gerbai belaka. Siapa ada duit, ada benda, ada barang, orang panggil ada tu bericak orang panggil. Dia nak bericak kepada orang susah saat itu, pergi bubuh dalam tu selalu. Tak ada kena pergi hantar di rumah dak. Lepas tu orang mana berhajat, orang susah saat itu, mari ambil. Ada setengah-setengah saat itu, mari ambil dengan kereta pun ada. Ambil kereta sudah, pergi bagi kokok kapung. Bukan mari curi dak. Ada setengah sama payat. Orang pakat ambil kereta, mari duduk curi, ambil. Bagi hak tengah. Dak. Lalu tu masa ni, orang panggil orang yang ada agama saat itu tiap-tiap agama pakat-pakat semua. Lepas tu, pakat tolong-menolong batu-membatu, sehingga kata kita dapat kejayaan dengan secara cepat. Boleh menahankan penyakit COVID. Kerajaan pun terima kasih pada puak kita belaka tu. Tidak.
kena nak pakak. KJL pun letih. Nak terdebih, nak bercara kepada rakyat sana itu, nak jadi selamat sempurna. Boleh pakak kita duduk dengan selamat, pakak bekerja guna gapo dengan selamat. Tidak. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian. Tak lain tak bukan. Mereka dengan kita sana itu pakak bekerja sama. Tidak. Hak ni daripada mana sana itu? Daripada Facebook sikit dulu deh. Sementara ni kerana ruangan kita ni ruangan untuk apa ni, bukan ayah mak buat sore dak. Peminat pun pakak bekerja sama. Siapa ada ilmu, ada pengalaman ke apa. Tak ada kira lah penyakit COVID ataupun cara hidup harian. Pakak nak tolong membantu. Seperti mana nak mencegahkan penyakit yang septik. Di Cerlok tu pun pakak curi air yang septik pun duduk mari. Igak bertamu-tamu ni. Kalau buat kita duduk pakai guna lagu tu, duit haram tak usah kacau lah. Tak usah kacau, minta maaf. Ayah mak pun minta maaf banyak-banyak. Nyanyi anak cucu kita. Sikit lagi, otak tak ada terpakai sekat buk sore-sore. Lekat bagi nyakit dadah. Punuh orang selalu dah. Pas kita orang beriman dengan Allah SWT, saat itu kita kena buat hak sebenar. Kerja cari makan dengan tupuh perlu sendiri. Walaupun di dalam hadis, di dalam ayat suci Quran Al-Karim, kita boleh pagi makan petang pun tak apa, tapi hati kita saat itu selalu bersedekah kepada puak-puak kita. Sedekah dengan orang tak ada duit pitih, sedekah dengan orang pakak bekerja sama. Tidak. Hak ni semua dapat pahala belaka. Hak ni daripada apa ni, Janiah latih. Salam ayah mak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fang ayah tuk wanบรรยายได้ความรู้มากเลยขอให้ ayah mak และครอบครัว selamat. Terima kasih kepada Dik Janiah Janiah latih daripada mana tak bubuh. Nak molek bubuh daripada pujuk ke, daripada takeh ke, buh sikit tahu mari daripada mana Hak ni daripada apa ni, Nucaini Nucaini dolah. Baca tak kena maaf lah Ayah mak อยากถามว่าเราร่วมกุรบานกับผู้ที่มาร่วมกับเรานั้นเงินไม่สะอาดแล้วกุรบานของเราจะสะอาดไหมtu dia. Hari kita tak ada kongsi dengan demo. Hak demo duit tak jemaah sana tak sah lah. Tak jadi gerbeh lah hak demo tu. Kita gerbeh kita satu gear ya. Dalam sekor lembu satu gear. Dengan keadaan lagu ni hak kita demo. Tak apa Nak kerana kita tak tahu. Pas kita tahu jadi sungguh. Kalau tahu sungguh, tahu tak sungguh pun tak ada hal. Kerana dia kalau duit tak molek, dia tak jadi gerbeh hak dia. Itu dah. Kerana gerbeh sana itu gear masing-masing. Seekor lembu, gear seekor lembu boleh 7 gear. Itu dah. Kalau utar sana itu boleh 8 gear, 10 gear. Utar yang besar. Ataupun lembu kubak sana itu dia 7 gear. Dia kita beli lembu satu gear daripada 7 kita. Kita jet tu baik dah. Tak ada apa. Hak dia nak lah mana. Dia pun nak juga. Tapi hak dia tu dia tak terima kerana duit haram. Selamat Yam Chow ayah mak. Ini selamat hari raya ayah mak daripada Pak Luk Ko Mangkon Thong. Nampak kapu sedap-sedap sungguh buat kita ni. Lepas tu daripada mana lagi? Telefon mari dah tak ada nak mengajar. Tak apalah. Kau sabar dulu. Daripada Nasufah We Abu Salam ayah mak, alhamdulillah. ชอบมากได้ฟังอายะมะบรรยายของดีๆทุกอย่างBah ni daripada mana? Daripada Wahidah
Wahidah ni Assalamualaikum อายุมะช่วงนี้ฟังทางวิทยุไม่ค่อยได้เปิดเน็ตdan tengok dalam internet deh. Oh, ni banyak ni. Hok ni daripada mana ni? Daripada Malaysia. Deh. Dia dah. Mana daripada Malaysia. Assalamualaikum. Daripada Penang, Malaysia. Oh, di Penang nu. Daripada Muhammad Afandi. Apa na? Nongken. Apa na? Nongken. Deh. Beri salam kepada Ahmad daripada Penang, Malaysia. Deh. Hok ni daripada Siti Zubaidah Awang. Assalamualaikum Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, syukur alhamdulillah dapat dengar lagi ilmu yang bermanfaat ini. Maaf zahir batin. Dah selamat hari raya Idul Adha Ahmad dan semua peminat-peminat kita. Mana kaki tangan, terima kasih peminat dan pemimpin dua. Banyak ni. Daripada Azman Wawa. Assalamualaikum Ahmad. Chok fang Ahmad บรรยายทุกคืนมีความรู้ได้ใช้ในชีวิตขอบคุณฟังอยู่ที่ยาแลบารูแปแจงยาแลบารูแปแจงdi Azman. Terima kasih. Lepas tu kalau boleh ilmu dah kita pakak deh. Pakak sebar lagi. Royak, pakak nasihat. Atas Allah ni dunia pun akhir dah. Akhir lama dah. Deh. Selain daripada tu kita mari sambung sikit berkenaan dengan cara-cara sedekah ni deh. Jangan hardik peminta sedekah. Apa dia? Jika seorang peminta sedekah datang meminta padamu, maka janganlah engkau menolaknya dengan hampa, malah hendaklah engkau memberinya walaupun sedikit. Jika engkau tidak boleh memberi ataupun tidak mampu nak beri, tak ada apa nak beri, jangan pula engkau menghardik panggil ataupun mencaci. Hardik mencaci, kata hudah, maki. Maki pada orang minta sedekah. Malah hendaklah engkau menolaknya dengan lemah lembut. Dia dah. Tak ada weh mari semula lah deh. Royak dengan lemah lembut. Jangan jekah supah maki. Dan wajahnya manis. Lemah lembut dengan manis. Tak ada weh ada sekadar banyak ni. Weh 10 kok dah. 20 kok dah. Ada banyak weh banyak. Ada sikit weh sikit. Ataupun tak ada arwah sana itu. Ada ais juk, aipo weh, ais botol lagi. Bila makan boleh berjalan lagi nak minta sedekah tempat lain pula. Dia dah. Ni cara-cara kita nak jagakan. Kerana Islam kena jagakan. Kerana seorang itu mungkin menghardik peminta sedekah dengan satu hardik saja. Kemudian jika ia memberinya separuh hartanya, sesudah hardik itu misalnya, nescaya dosa hardik itu lebih berat daripada pahala harta yang diberikannya tadi. Ataupun sekurang-kurangnya, pahala harta yang diberikan itu tidak sama dengan dosa hardik itu. Mana kata kalau kita beri juga, kita jekah dah, supah dah. Supah pada orang minta sedekah. Lepas kita beri juga sedekah. Tak sama lagi. Kerana hardik, supah hiasan itu, berdosa besar. Itu dah. Lalu tu, jangan kita tolak permintaan sedekah. Yang pertama, datang kepadamu. Ingatlah baik-baik. Mulakan bersedekah kepada kaum kerabat. Jika anda hendak bersedekah, mulakan dengan kaum kerabat dan sanak saudara yang miskin. Kemudian jiran tetamu yang berhajat. Kerana mereka itu lebih utama daripada sedekah dari yang lain. Dan juga bersedekah kepada mereka itu lebih banyak dan besar pahalanya. Tidak.
Arti kata sabda Nabi SAW, as-sadaqatu alal aqaribi sadaqatun wasilatun. Artinya bersedekah kepada kaum kerabat itu bukan saja sedekah saja. Kita bersedekah dah tu bahkan kita memperhubungkan silaturahim dengan adik-beradik, anak beranak. Tidak. Jadi penting kata di dalam kena kata dalam keluarga lah, waris-waris adik-beradik sana itu. Kita boleh sedekah, kita berilah sedekah batu ataupun kepada anak kita apa kita sana itu niat jadi sedekah belaka. Barulah kita nak dapat pahala. Dan sebenarnya lagi al-muta'addi fi sadaqati kama ni'iha. Artinya orang yang melakau dalam sedekahnya sama seperti orang yang menahan zakatnya. Maksud dia melangkau ia, iaitu anda memberi sedekahmu kepada orang-orang jauh yang asing kepadamu. Padahal anda maklum tahu bahawa kaum kerabatmu dan jiran-jiran tetanggamu tu sangat-sangat perlu kepada sedekah itu. Akan tetapi anda tidak memberinya. Tidak. Lepas tu kelebihan sedekah Rusia panggil. Hendaklah bersedekah secara Rusia. Kerana ada sebuah riwayat yang menyebut bahawa pahalanya berlipat ganda atas pahala sedekah yang berterangi sebanyak 70 kali ganda. Allahu Akbar. Kita wis senyap. Rusia ni mana kata wis senyap. Itulah. Nak dapat pahala sebanyak 70 kali ganda. Allahu Akbar. Bui senyap-senyap. Tak ada bui nak menunjuk demo, tak ada bui dengan apa, tak bui dengan ikhlas. Bui dengan senyap-senyap deh, dengan bersih hati. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah Rusia memadai kemurkaan Allah SWT. Kita wis senyap. Wing demo tak ada siapa tahu. Kita bersedekah sana itu. Umpamanya nak memadaikan kemurkaan Allah SWT. Mana kata, Tuhan akan ampunkan sekalian dosa-dosa kita dan memberikan pahala. Dan lagi pula menjauhi daripada kesalahan iaitu api neraka. Kecek mudah-mudah gitulah. Lalu itu adakah suatu perkara lain yang lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiadalah kemurkaan itu dapat dipadamkan oleh sedekah Rusia. Melainkan kerana dipandang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tidak. Dan firman lagi, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya kiranya kamu menapakkan sedekah-sedekah itu pun baik juga. Tetapi jika kamu merahsiakan dan memberikannya kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih utama bagi kamu. Dan ia akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan kamu. Dan Tuhan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebabnya, sedekah Rusia itu lebih diutamakan ialah kerana ia lebih dekat kepada keikhlasan. Yang mana demikian itu merupakan jiwa segala amalan. Dan kerana ia juga lebih jauh daripada perasaan ria yang merosakkan amalannya. Waspadalah
jangan sampai sedekah anda bercampur ria ataupun amalan-amalan anda diliputi oleh ria. Ingat juga jangan sampai menyakiti hati si fakir miskin. Itu dengan sedekahmu. Kerana padanya terdapat ancaman yang berat. Seperti mana orang minta sedekah sama. Jangan kata sama sekali. Kalau jatuh atas kita, apa kita nak kata? Sebab itu orang panggil cai kau, cai rau. Beritahu hati demo, hati kita beritahu. Kalau dia pedih seperti mana kita pedih. Dia susah seperti mana kita susah. Lalu tu kita tolong batu dengan ikhlas. Bukan dengan duk mengepek berok-berat. Wis sedekah kata mengepek mana nak mau pergi dawak ikut dia lah nak pergi ke mana dia nak buat gapo pun. Kita niat molek mudah-mudahan sedekah kita ni sebagai satu penawar bagi dia. Untuk nak mengobat penyakit dia. Lepas tu dia mau tanya belah mana ni orang lekat dadah ni ayah mak beri sedekah boleh ke tak? Boleh beri. Kerana dia duk susah. dia duk sakit. Dia orang sakit. Itu dah. Kita beri sana itu niat molek. Mudah-mudahan berkat kita beri sana itu dia hidup iman dia kelak. Dia tahu. Dia taubat. Itu dah. Dia selalu semaya, tak saya buat dah. Dia selalu taubat nasuha. Ni keberkatan sedekah. Dia hikmat banyak dia berkait. Tapi nak berkait boleh sana itu duduk di atas Rusia panggil. Bui senyap-senyap. Bui tak ada dengan takabur, bui dengan tak ada podak, bui dengan ikhlas hati. Terkedai kata kalau dia lekat uteh, misal kita sedekah. Beri ke dia sana itu, supaya dia pergi pelepas hutan tu. Dia boleh buat amal sepenuh lagi, hai berkait. Sifat hujur jatuh mari. Hati dia senang. Dia tak ada hutan pasal dia. Itu dia. Lepas tu lepas daripada susah, dia boleh makan peratang ciwit, dia panggil. Untuk nak jagakan nyawa. Boleh makan sekodar. Itu dia. Dari itu, saya mengajar mati sekalian. Iaitu seterusnya, jangan sekali-kali kita meminta balasan daripada orang yang anda memberi sedekah anda kepadanya dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk khidmat ataupun penghormatan. Jika anda meminta sesuatu daripada yang tersebut tadi sebagai balasan atas sedekahmu itu, maka jadilah apa yang kamu tuntutkan itu sebagai bahagian daripada ganjar-ganjaran sedekah itu. Para salaf salih pada zaman dahulu sentiasa membalas doa orang-orang miskin yang mendoakan mereka apabila diterimanya sedekah. Kerana khawatir mendapat kurang pahala, iaitu sebagai kemocok berhati-hati di dalam perkara sedekah itu. Begitu pula jangan kita mengharapkan daripada si fakir miskin itu terima kasih dan pujian atas sedekah yang anda berikan. Dan jangan pula memberitahu orang apa yang anda berikan kepadanya. Akan berkurangilah pahalamu. Adapun mungkin terhapus pahala itu sama sekali. Jangan meninggalkan sedekah kerana takutkan menjadi miskin. Ataupun khawatir hanya hartanya akan berkurangi. Jangan bimbang lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasa malun min sedekah." Artinya apa ni? Tidak akan berkurangnya harta yang disedekahkan itu. Kita sedekah saat itu tak kurang. Bilangnya kita saat itu. Kita sedekah ke demo tu, dia tak kurang. Bahkan Tuhan menambah pula. Sebenarnya sedekah itulah yang menambah kekayaan dan meluaskan hidupnya. Menjauhkan kekurangan dan kesepitan, manakala meninggalkan sedekah
akan menghasilkan keadaan sebaliknya. Kalau kita tak sedekah, tangan panak, tidak. Harta kita pun tak berkat. Tak boleh kita. Yakni akan menimbulkan kemiskinan dan menghapuskan kekayaan. Firman Allah SWT, وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Artinya, dan sesuatu yang kamu belanjakan di jalan kebajikan, nascaya Tuhan akan menggantikannya. Tuhan ganti weh. Kita sedekah kita Tuhan ganti berlipat ganda. Dengan ikhlas, syarat dengan ikhlas. Dan tak ada wasa serabut apa. Takut bimbang, kau sedekah habis, kau habis. Dia. Tak suruh bimbang. Dengan tegasan ni satu ayat ni kata, sewaktu kamu belanjakan di jalan kebajikan, nescaya Tuhan akan menggantikannya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuhan lah yang membagi rezeki yang sebenarnya. Tidak. Ketahuilah bahasanya bersedekah sedikit daripada orang yang tidak punya adalah lebih terutama di sisi Allah SWT dari bersedekah yang banyak daripada orang yang banyak harta. Orang sedekah sikit tapi sedekah kerana Allah SWT sana itu lebih berkesan daripada sedekah banyak daripada orang yang banyak harta. Tidak. Begitulah sedang mengajar hormati sekadar di pagi limu-limu ni. Kita sambung sikit lagi. Mencela orang sebab kemiskinan. Di antara perkara yang dicela dan dilarang ialah merendahkan taraf orang miskin kerana kemiskinan ataupun menghinanya. Sedang kemiskinan itu adalah syiar para nabi dan sifat para hamba Allah SWT yang terpilih. Turut dicela dan dilarang juga membesarkan diri ke atas kaum fakir miskin, menghina mereka, tidak mengambil berat terhadap urusannya. Serta mengutamakan orang kaya. Lebih daripada mereka disebabkan kebendaan. Kita duk hormat pada orang kaya. Kerana dia harta banyak. Buat hina pada orang fakir miskin. Tu. Kita tukar saluran, kita kena seria rasa dan kasih sayang kepada orang miskin. Lebih daripada orang yang kaya raya. Kenapa? Kerana banyak hal. Kalau cerita di sini, banyaklah. Lalu tu turut cela dan larang juga membesarkan diri ke atas kaum fakir miskin. Dan menghina mereka. Jangan hina. Jangan besar diri. Kita duduk bersama. Nak molek, nak bagi ke apa, dia duduk nyatak, kita duduk nyatak. Bagi. Bukan dia duduk nyatak, kita duduk berdiri, hola tangan lagu tu. Tanda kata tidak ada kehormatan. Jatuh dalam sifat-sifat hina kepada fakir miskin. Tidak. Dan lagi pula, semua itu merupakan jenayah yang terlarang. Maka awaslah, ingatlah dirimu daripadanya. Kalau hendak menghormati seorang, hormatilah ia menurut qadar penghormatannya terhadap Allah SWT dan Rasul. Dengan mendirikan segala kewajipan agama dan mengenal segala hak-hak dan batas Allah dan Rasul. Tidak kira ia itu dari golongan mana orang dari golongan orang kaya ataupun orang miskin. Dalam hal persat sama mengenai urusan agama antara orang kaya dengan orang miskin itu, maka hendaklah dilebih-lebihkan orang miskin kerana kemiskinannya itu. Patah hatinya. Dan kerana kurang perhati,
orang ramai terhadap berlainan dengan orang kaya. Biasanya iaitu peribadi orang yang lalai kerap kali memberikan penghormatan yang lebih kepada orang kaya. Disebabkan kebesaran dunia yang ada di dalam tangan mereka itu. Mengajurkan sedekah daripada barang pilihan. Hendaklah anda bersedekah dan membelanjakan harta di jalan Allah dari sesuatu yang anda sayangi agar anda boleh memperoleh kebajikan. Itu dah. Lepas pada tu tak lain tak bukan. Siapa punya siapa masa mari dah kena telefon tadi tepuk tangan dulu tak nak weh. Ya tak satu telefon. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lepas tu ada apa pagi-pagi ni? Banyak dah. Banyaklah lagi. Boleh jawab, tak boleh jawab. Ni. Lepas tu dia mesti sedekah kita boleh ambil tak? Kena? Kita boleh berdah. Ada mau bagi kita boleh nak. Ya sedekah sunat boleh ambil. Ya. Kalau zakat tak boleh timur, ya sedekah sunat tak apa. Ya panggil silaturahim. Ya ada hikmat dalam tu. Dah. Ya, selamat Mak Yang Zahir dan Batin. Terima kasih. Salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada sedekah sunat, sedekah wajib. Lepas tu daripada mana ni? Faridah, nama mana? Cik Heng. Salam ayah mak, rekan ayah mak. Fang rekan ayah makทุกวันได้ความรู้มากๆเลยขอให้ayah makอยู่กับเรานานๆ Ya terima kasih. Daripada Muhammad Fakir Musa. รบกวนayah mak ช่วยตอบเรื่องกุรบานกับอาเกกะห์ในวัวตัวเดียวกันได้ไหม Boleh. Banyak dari murid tanya sana itu. Ayah mak pun sorak ramai-ramai kepada ahli ilmiah. Agama sana itu deh. Dia kata boleh. Hak ni daripada mana Kuza'a mana Usli. Ayah mak ครับผมมีเรื่องจะรบกวนถามอายมะครับคือว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนจะเนียรับเนื้อกระบาลได้ไหมเนียapa ni จะเนียรับเนื้อกระบาลtak ada tak ada apa หรือเปล่าครับรบกวนอายมะช่วยตอบให้เพื่อนๆทุกคนเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะครับada deh ini daripada mana ni? Daripada Nuriah Ding. Salam ayah mak, selamat hari raya ทุกคนที่ฟังในรายการนี้จากศรีสาครเดี๋ยวนั้นada satu telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah mak. พอเขาบอกderah molek ชัดเจน Ya, alhamdulillah. Tak wang paya ayah mak. Allah wang paya Ya, nak ucap selamat hari raya. Pada siapa tu? Mak Azai Batin, betul ke Saleko, Mak Wate, Umi ke Salete. InsyaAllah. Ingat ayah mak tak mau baru lekat ayah mak. Tak apa. Alhamdulillah. Ya, pertama kali. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu kemarin terima kasihlah kepada mama dia mari daripada Kabang tu. Waris-waris dengan apa ni, Tek Ime Haji Yaakob kita tu. Waris-waris mak belakang ni asal ke petani kita buat kebun kat tu. Boleh jadi Tek Ime apa sepupu dengan Tek Ime Haji Yaakob lah. Dia mari kemarin 2-3 beranak. Ramai mari berjarah mama. Dan berjarah kat rumah ni. Terima kasih.
Tidak. Apa tu? Satu telefon. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab tamal dia. Dia alih. Ada apa pagi ni? Nak tanya zakat buah. Nak tanya zakat buah-buah itu lahan. Oh, dia ada cara dia. Deh. Kat mana boleh keluar tu? Apa boleh keluar? Tu kadang lah kalau buah rambut teh, buah gapo sana tu banyak mana tu dia ada zakat dia. Deh. Berapa Kalau buah tiga tu 450. Keluar dah. Ni keluar dah lah. Tengok dalam keadaan itu. Deh. Dalam 10 apa? Nak kayak tak ada dalam tamran. Nanti nak ambil ada satu kitab dia kayak sos deh. Kalau kambing berapa ekor deh kena keluar. Lembu berapa ekor kena keluar deh. Deh nanti Malaysia deh insya-Allah. Tak ada juga ya mak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tanya tu email tahu tu email. Deh, terima kasih. Assalamualaikum. Tak jalan gitu. Leh duk lupa rumah nak pergi pondok tak leh. Bila mau kita tanya tu email. Jadi suka ngamak ayah mak tu lah. Ya mak boleh jakoh lagi. Kena pakai tukar lagi. Jakoh kat lek rumah boleh nak pergi tak siapa. Masya-Allah, minta usia. Puabak dak tu. Ubah tak ada uti. Minta doa lebih banyak. Mudah-mudahan Tuhan nak usia tak ada payah. Kerana sakit pun tak ada payah juga. Di atas kita deh. Doa insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terlupa wai kita nu dia nak satu telefon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah mak, nak tanya ni salam mak ada di toko. Ni salam. Mak tak ada ni ada di toko. Dia nak kena bayar. Dia kena 5 kok mah. Depan yang mak ayah ni kata subir ada belah tu kena bayar zakat juga. Dak subir ke kaya Subir ke kaya tak supaya kita orang miskin. Hak kita tu 3,000 ya, ada mau 10,000 tali tangan apa. Dah pun kata tak jelas ni tanya yang mak moga. Ya. Kalau mak ada doktor ni tak pakai tenda adik. Ya. Kena bayar juga ke. Nak kena beringat benar tu, kena beringat. Yang kena dia pakai ye, kalau duduk le pakai ye tak kena keluar zakat. Moga tinggi moga. Tak apalah gamuk mix sendiri. Tak boleh kena tanya yang mak. Nak nyanyi aja. Tak apalah molek dah. Dah. Apa dah yang mak dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya Mak Zahir batin. Ni satu telefon kau telefon tangan tu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, apa khabar? Ada apa nak tambah weh? Alhamdulillah. Saya kayu lekat betul lama dah tak lekat. Tak apa ni, hari ni temui dia dah ni, lekat dah ni. Nasib baik kali ni. Lepas tu ada gapo tu? Memang ada kira batin. Sama-sama, insya-Allah. Ya. Tanya ayah mak sikit Gapo Ambon baca petisah lah. Pada aku kata 7 mana ni aku. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 wakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia kan nak budu Dia kan nak budu tu dia kata jangan kata iya kana ambudu wa iya dia tak wi kata wa iya ya kata ya kata iya kana ambudu wa iya jangan kata wa iya kata wa iya
Jadi wah iya ya tu tak ada sadu tu tak ada pepek situ ya tu tak ada yang sadu tu ya tu. Pas sadu ada kedak. Bah bodoh kuati tengok enggak lekat ya tegur tu tak ada roti. Tak ada sadu. Oh tak ada sadu di wah iya tu tak ada wah iya tu. Pas gak mau kuati tu maka ini tanya yang mengadik kalau ayah mak kuati ada tak ada. Kena tengok. Mau duduk tu lama tak ada. Ya. Malah lekat tapi dia mak dak akil ya sebelumnya. Ada ni sadu ni. Ada sadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas dia sadu dia locak pergi ke mana? Kata wak itu tak ada ya. Ternyata wak itu waktu. Tak boleh putus sadu tak no. Apa kata Ni ayah mak buka ni buka dia bertemu Fatihah abang molek cerak. Wak iya ada. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kena berdua iya. Mana Quran mana tak ada sadu. Tak apa deh. Ada sadu tu. Pandai gede wawih. Ayah mak pun tupai wawih hetik sani. Deh. Maaf dohir batin mak tu. Ya sama-sama deh. Ada sadu deh. Assalamualaikum Allah adik tu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia. Tak apa molek lah kita pakat-pakat betul. Tak ada biar salah, tak ada biar kena. Ya, terima kasih. Satu telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Khabar baik. Lepas tu ada gapo? Nak tanya tu lah. Orang nak menikah, orang rasa mau orang. Rasa tadi jalan bayar. Dia buat ke bini jalan boleh lah. Tu. Lepas tu? Dia tadi jalan, dia bayar nak buat nak gerbe. Boleh. Gerbe. Anak bini boleh lah. Anak gerbe. Lepas tu? Dia tak boleh pergi? Dia tak boleh pergi. Okey. Kalau mau bini, mau anak boleh lah. Okey. Okey kan anak dengan bini apa lah. Katakan lah. Katakan lah. Aku wakil apa ni gerbai aku ni aku wakil kamu tolong gerbai. Macam tu tak ada apa. Dah. Satu gaya sebut gi. Kan Allah Taala. Masa kita ya. Ngana? Itu apa kita zikir, kita baca Quran tu. Hari yang apa kita ada kubur tu. Tak ada kena hadiah kena. Tak ada kena hadiah kena. Ada kena kata podok lah kita baca ya timur tu dah. Lagi di kubur dah. Tak ada kena kata lah. Kalau duduk di rumah kena kata. Duduk rumah. Duduk rumah mana? Ada di rumah. Ada di rumah kena kata lah. Kita pergi kubur je dapat dia dah. Ada. Pak itu. Ilmu tu tua. Semua sebut belakang. So akhir kaum muslimin dan muslimat. Mukminin dan mukminat. Yang masih ada dunia ni dan yang masih telah meninggal dunia dah. Kalau kita doa pas maya itu. Sebenarnya kalau kita umum ahli kubur lalu. Boleh belakang. Boleh belakang. Siapa belakang? Tak ada kena risiko lama. Yo. Hak tu tertik hak tertik kita tu yo. Supaya kita kata alhamdulillah, dia masuk bis lalu dah. Tak. Tapi nak yakin nak tasdik sikit tu sebut-sebut tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah sudah mengajar mati sekadar berkenaan dengan cara hadiah pahala apa tu kau ni. Dia sebenarnya ia jadi automatik dah. Tapi doa sana kena sebut gitulah supaya tahqiq kan. Sebenarnya tu lebih mengetahui dah.
Itu dah. Satu telefon dia nak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Lepas tu ada gapo nak royak pagi ni? Ya nak tanya. Orang dah ada itu. Dah mati dah. Dah ada itu mati 4 bulan. Pasti yang tak cukup gitu. Tak cukup. Pasti nak maju tak? Sejak. 5 jam sejak. Ya. Tak cukup 40 hari lagi. Ya. Tak lepas edah lagi. Ya. Dulu. Ya. Deh. Will lepas edah. Deh, insyaAllah. Ya. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Tak apa. Deh. Lepas tu satu telefon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni? Baik, ya. Lepas tu apa nak ceritanya hari ni? Nak tanya kata. Kita maya sunat belum subuh dah ya. Nak tanya maya sunat belum maya subuh. Sebelum pada subuh? Itu kalau tak masuk waktu subuh kita maya dulu boleh tidak? Kena masuk waktu mana? Kena masuk waktu dulu. Dia semaya sunat subuh je lepas pada bel. Pada bel. Bel masuk waktu baru maya sunat subuh. Sunat subuh kan? Gana je buat menatah molek lah pagi-pagi. Kalau maya belum boleh kena. Jangan itu cepat sangat. Tak masuk ku lagi. Cepat tak jadi. Tapi maya sudah tak ada nanti. Lepas tu sama je. Tanya tu kalau gerbang atau hidup. Dia jawab lain lah. Ada tu dia dah bayar. Kalau boleh nak makan rumah boleh juga lah tani ni. Boleh berlakon nak pergi makan negeri Amerika pun boleh. Ya, Nabi yang nasah dah dulu tu. Ada satu hadis pula. Dia batah tu. Dia hidup ni. Kenapa orang telah mewah dah dengan dengan gerbang deh. Lalu tu boleh. Deh. Malaysia ada atas ke seluruh negeri. Seluruh dunia. Deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Lepas tu masa kita berkat sangat dah. Ada dalam 1 minit 2 lagi. Boleh satu telefon lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi ya, Mak. Selamat. Ada tanya masalah sikit. Boleh. Masalah kita kata aku boleh duit ni. Aku nak gerbang. Bagaimana dia kata kita kita tu jangan masuk dalam apa? Dalam nazar. Dalam nazar. Ya kita kalau kita misal pada mudah kita tanya lah masalah duit COVID je lah. Kalau duit COVID cuma ibu ni pun nak gerbang. Lepas tu kita memang kita jatuh niat ke. Kena gerbang? Kalau ada gerbang mana lah. Masalah cara kata kita tu kita boleh hakil kerja kerja niat kata itu. Nazar kita kah? Bagi ke demo habis. Ya. Kita masalah kita jatuh dah niat dah kata itu. Jatuh dah niat dah. Ada. Dia ada dah masuk tanya memang tu. Ya. Lepas tu kalau anak cucu tak boleh hakil. Anak cucu tak apa. Anak cucu tak apa. Ya, kita orang niat sore tadi. Kita orang niat sore lah tak hakil. Jadi nazar panggil. Tak apa, terima kasih. Lepas tu, masa kita tak ada dah ni deh. Terima kasih hari ni sekadar-sekadar ni. Ya, sama-sama. Maaf Zahir batin. Sama-sama. Hari ni sekadar-sekadar ni wabillahi taufiq wal hidayah.